kepada ibu-ibu, para wanita muslimat yang saya hormati dan saya sayang kerana Allah. Walaupun kita mungkin kali pertama berjumpa, ataupun ibu-ibu pernah tengok saya dekat YouTube dan sebagainya, saya membawa satu harapan dan satu mesej, satu perkara yang saya nak sampaikan, dan mungkin ada perkara yang saya akan sebut beberapa ketika nanti akan membuatkan hati kita tersentuh, ataupun koci hati, ataupun terasa hati. Ustazah ni direct benar, ustazah ni cakap tak berlapik, ustazah ni sekian-sekian. Saya nak bagi tahu ibu-ibu, para wanita, sebab saya sayang, insya-Allah saya akan sebut apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tinggalkan. Macam nasyid tadi, hidup sementara yang kekal abadi di akhirat sana, di syurga Allah. Kalau kita tanya semua ni nak masuk syurga Allah ke tidak? Nak, ya Allah, nak masuk syurga-Mu ya Allah. Pertemuan kita pada petang ini disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita sedang berada di rumah Allah. Kita sedang berada di rumah Allah. Ini bukan rumah kita, ini bukan rumah siapa-siapa. Bila kita masuk rumah Allah, segala pangkat, nama, kedudukan, kekayaan letak dekat luar. Yang ada datuk ke, datin ke, tuan-tuan ke, apa-apa ke, apa pangkat kita, kaya ke, susah, masa ini Allah tak pandang semua tu. Allah sedang pandang mana hati hamba-Ku yang betul-betul nak kembali kepadaku ketika hidup sebelum betul-betul kembali bila mati. Jadi saya minta dengan rendah diri saya dan ibu-ibu sekalian, kita berkumpul atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas cinta kita kepada agama Islam dan sayang kita kepada diri kita. Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tadi tu saya walaupun macam tak berapa dengar, tapi saya ambil rangkap-rangkap lagu tadi tu. Kita akan berpindah ke alam lain. Orang yang bijak, orang yang beruntung, bila menyampaikan, dengar teguran, dengar nasihat, dengar peringatan, dia ambil. Sebab peringatan ini hanya berguna bagi orang yang hidup. Peringatan tidak berguna sedikit pun bagi orang yang mati. Sebab itu Allah sebut, sesungguhnya peringatan itu ia sangat bermanfaat kepada orang mukmin, orang beriman. Jadi sekarang saya minta sebelum kita mula, kita kena memiliki hati orang beriman. Bila sampai teguran atau peringatan, kita sebut apa? Astaghfirullah, mohon ampun dengan Allah. Kita minta Allah bagi kekuatan untuk kita berubah. Saya tak nak kalau ceramah saja-saja. Seronoklah nak dengar ustazah ceramah. Sebenarnya tengok kat YouTube, nak jumpa hari ni. Kita harap daripada pertemuan ni, Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, kita keluar untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebab kita semua nak mati husnul khatimah. Saya pun akan mati, ibu-ibu pun akan mati. Kalau ikut umur, ibu-ibu mati dulu ni. Betul tak? Kalau ikut umur lah, saya 36, ibu-ibu ada 60 lebih, 70. Dari sudut adatnya ibu-ibu dah dekat nak mati ni. Dan semua orang nak mati husnul khatimah, mati yang baik. Orang yang nak mati yang baik, dia mesti menjalani kehidupan yang baik, iaitu ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan kita sepanjang berada di majlis ilmu sekarang, didoakan tanpa henti oleh para malaikat dengan 3 doa. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berada di majlis ilmu kemudian ataupun yang datang ke masjid rumah Allah, akan didoakan oleh malaikat 3 doa. Allahumma ufillahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Watub alaihi, kemudian malaikat minta terimalah taubatnya ya Allah. Allahu Akbar, kita banyak dosa, termasuklah saya. Jadi insya-Allah ya para ibu sekalian, para jemaah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mendengar beberapa ilmu yang saya akan kongsikan dan bukan ilmu saya. Allah ya alim, ya hakim, ya rasyid.
Allah yang maha memiliki ilmu, kebijaksanaan dan juga kecerdasan. Saya hanya perantaraan untuk menyampaikan. Moga-moga satu hari nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini pada saat ini, Allah akan kumpulkan kita kembali di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah para wanita di sini tidak tercicir seorang pun, dibangkitkan kelak menjadi ketua bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Amin. Jadi pada hari ini saya dijemput untuk sempena Isra' Mi'raj. Dan hari ini kita tahu tepat-tepat jatuh 27 Rejab 1440 tahun. 1440 tahun ni, ini tahun ni lah, betul tak? Kalau ikutkan satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, umatku tidak akan sampai kepada 1500 tahun. Maksudnya seolahnya kiamat mungkin berlaku dalam tempoh 60 tahun ni. Segala bentuk-bentuk tanda-tanda akhir zaman dah keluar dah semua. Tanda-tanda kecil nak berlaku kiamat hampir semua dah keluar. Tunggu tanda-tanda besar saja. Saya teringat dengan satu ceramah Ustaz Wadi Anwar, dia kata, apabila tiba keluar matahari sebelah barat. Sekarang ni matahari keluar sebelah timur, betul kan? Ketika itu ramai manusia semua balik ke rumah. Yang lelaki berpusu-pusu pulang ke rumah nak menjalankan tanggungjawab sebagai suami. Masa tu fikir tentang tanggungjawab dia. Masa tu suruh isterinya pakai menutup aurat anaknya sekian. Dan ketika itu para wanita pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kemudian mencari-cari mana pakaian yang memenuhi syariat menutup aurat. Tetapi ketika itu Allah tidak terima lagi taubat. Allah tak terima lagi perubahan. Allah tak terima lagi. Kita akan menemui kiamat kecil, iaitu mati, sebelum jumpa kiamat yang besar. Mati bila-bila masa kita tahu, tapi kita tak yakin mati tu bila-bila masa. Kita lebih yakin, bang, minggu depan nak pergi mana? Tahun depan kita nak pergi mana pula? Kita duduk yakin tahun depan hidup lagi. Kadang kita rancang 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Sedangkan mati itu bila-bila masa kita tak yakin. Kita sayang untuk meninggalkan pakaian yang kita rasa berbangga dengannya, nak tukar kepada pakaian yang Allah bangga, yang Rasulullah bangga. Kita sayang nak tinggalkan cara hidup yang dibanggakan kepada manusia, nak pergi kepada sebuah kehidupan yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ramai manusia sebut nak syurga Allah, tapi tak melalui jalan ke syurga Allah. Tapi jalannya tu seolahnya ke neraka Allah. Ramai yang kata tak nak neraka Allah, tapi mulut tu yang dikeluarkan adalah kata-kata sifat-sifat ciri ahli neraka. Kata tak nak neraka Allah, tapi pakaian ada ciri-ciri na'udzubillah yang disebut sebagai ahli neraka. Saya nak sebut pada petang yang barakah sebab ramai wanita ni. Dan saya tengok, saya terharu sebenarnya. Ibu-ibu saya tak sangka sebenarnya. Ni serting kan? Bukan serting. Serting lah, serting tengah. Saya tak sangka sebenarnya kehadiran orang serting ramai begini. Sebab ini kan kawasan yang agak jauh sikit daripada bandar. Dan saya tengok ada wajah-wajah yang datang daripada Pasir Besar, orang-orang yang jauh dan sebagainya. Ibu-ibu, saya tengok ramai wajah ibu-ibu, ramai orang muda. Saya menyampaikan sebab saya sayang benar kerana Allah dan sayang kepada Rasulullah. Saya nak sebut satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut. Nabi kata kepada para sahabat, suatu ketika nanti akan tiba suatu keadaan yang kamu tidak pernah tengok lagi. Kamu tak pernah nampak lagi. Sahabat kata, apa dia ya Rasulullah? Keadaan yang kamu tak nampak, tak berlaku lagi pada zaman Rasulullah. Yang mana dua golongan ini tidak mencium bau syurga. Bukan masuk syurga, tak mencium bau syurga. Sedangkan Rasulullah kata bau syurga itu boleh tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Maksudnya wanginya syurga 500 tahun perjalanan dah boleh bau dah. Dia punya dingin, dia punya best, dia punya seronok dah 500 tahun perjalanan. Jauh tu. Tapi dua golongan ini tidak akan mencium bau syurga. Salah satunya Nabi sebut, iaitu wanita, para wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, Nabi kata.
Lalu dia memakai bonggol unta seolahnya bonggol unta di kepalanya. Saya sebutkan perkara ni kerana saya tengok anak muda kita hari ini. Ini ibu-ibu semua pakai semua elok, cantik, semua solehah belaka ni, Masya Allah. Sejuk mata memandang, saya sendiri pun rasa bahagia sebab kita sedang berkumpul di sini. Tetapi ibu-ibu sekalian, saya nak sebut satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah sebut juga, akan tiba suatu ketika nanti Allah menurunkan balanya kepada manusia. Kan umat Nabi Muhammad SAW satu umat yang ditangguhkan bala. Kita tahu tak? Umat Nabi terdahulu setelah berapa lama berdakwah, sekiranya menolak dakwah Nabi tersebut, akan diturunkan bala. Diterbalikkan bumi, banjir besar, macam-macam berlaku. Kebakaran yang besar, memakan semua tanaman dan juga manusia, macam-macam. Tetapi Nabi Muhammad SAW kata, setiap Nabi diberikan dua permintaan. Ini hadis Nabi ya. Dan aku menangguhkan satu permintaan untuk ditunaikan di akhirat dan satu permintaan ditunaikan di dunia. Maksudnya setiap Nabi diberi dua permintaan, tetapi aku minta untuk ditunaikan di dunia dan satu lagi akan ditunaikan di akhirat. Yang aku minta daripada Allah untuk umatku ialah ditangguhkan bala ataupun kemarahan Allah sehingga saat mati ataupun kiamat. Maksudnya sebab itu kita boleh tengok ada orang 50 tahun hidup, 60 tahun hidup tak semayang, okey je. Sampai umur 50, 60 tak tutup aurat, okey je. Kerja dia menipu orang, okey je. Kerja dia menzalimi orang lain, okey je. Sebab itu adalah permintaan Rasulullah untuk umat dia, selagi mana belum mati ditangguhkan azab. Lepas meninggal bermulalah azab dia di dalam kubur. Dan doa yang kedua Nabi minta ditunaikan di hari kiamat kelak, iaitu syafaat Nabi. Sebab itu hanya satu Nabi je yang boleh bantu umatnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Aku nak simpan satu doa, Rasul kata aku simpan satu doa, permintaanku dengan Allah untuk aku bantu umatku bila di padang mahsyar kelak. Allah perkenankan. Tetapi Rasulullah kata, tapi tiba suatu saat nanti Allah akan menunjukkan kemarahannya, balanya kepada manusia, kepada umatku. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekiranya ada orang soleh ya Rasulullah, kalau ada orang yang salat ya Rasulullah, kalau ada orang alim macam mana, kalau ada orang yang sedang melakukan ibadah zikrullah macam mana, adakah Allah tetap akan turun bala? Nabi kata, benar, bahkan benar, Allah tetap akan turunkan bala apabila kemungkaran maksiat berleluasa. Dan sesungguhnya bala itu akan ditimpakan terlebih dahulu kepada orang yang alim, orang yang soleh, orang-orang yang diberi ilmu tetapi tidak menyampaikan kebenaran dan dia membiarkan maksiat berlaku. Maksudnya seolahnya Nabi sebut kata-kata diam. Diam orang yang soleh, diam orang yang ada kuasa, diam orang yang berilmu terhadap maksiat. Lebih lagi Allah marah daripada maksiat itu sendiri. Allah lagi marah kepada orang yang ada ilmu, orang yang ada kemampuan untuk tegur tapi tak nak tegur. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang bila saya pergi ke pasar-pasar malam contohnya, pergi ke pasar raya contohnya, pergi kedai makan contohnya, saya kadang rasa sedih. Sedih itu kita iringi dengan doa juga. Sedih apa? Kadang kita tengok ibu ni elok dah pakaian, ayah siap pakai kopiah, tapi si anak pula, anak perempuan lah biasanya, pakai seluar ketat, pakai baju adik dia, baju kecil, tudung pula singkat, melilit dekat leher je, nampak dada, lengan pun pendek. Saya terdetik, mak ayah tu tak tegur ke anak? Saya pun bersangka baik, mungkin mak ayah dah tegur, tapi anak zaman sekarang. Tapi saya nak sebut dekat ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, walaupun kita cakap anak zaman lani ustazah, tapi anak itu acuan kita ibu-ibu sekalian, acuan kita. Akhirat besok dia akan menuntut daripada kita, ya Allah, ibu dan ayahku ini tidak didikku masa kecil.
Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, makcik-makcik, wan-wan, ada wan-wan kan, muslimat sekalian. Kalau kita tanam pokok, kita baru tanam, kemudian kita rasa nak alih, kita boleh cabut dengan tangan je, betul tak? Sebab baru tanam. Jadi kita nak alih ke, kita nak buat apa, kita boleh tarik dengan tangan. Baru tanam dalam 3-4 hari. Tapi bayangkan kalau pokok tu kita dah tanam 2 tahun, boleh tarik dengan tangan tak? Tak boleh. Kita mungkin kena sodok, kita kena ini, kita mungkin kalau yang lagi keras, kita ambil bloza. Nak sebutnya apa yang anak remaja kita, tingkatan ke, universiti ke, kalaulah akhlak dia, pakaiannya tak mengikut syariat, itu sebab kita tanam daripada kecil. Masa dia kecil, kita cakap ala budak lagi. Masuk sekolah rendah, ala budak lagi. Sampai dia balik, benda tu dah jadi tertanam, dah jadi akar kuat. Masa tu baru kita kata, kena ubah dah pakaian, tak boleh dah pakai ni. Dia dah berakar, dia dah kuat, bukan senang nak cabut. Sebab itu walaupun kita kata budak zaman sekarang, tapi dia anak kita. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan dalam fitrah suci bersih, fa abawahu, maka ibu bapanya lah, ayuhawidani au yunasirani au yumajisani, yang akan mencorakkan anak ni ikut perangai, cara hidup, cara pakai, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berhibur, seperti Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita yang akan ditanya, bukan guru-guru, bukan jiran, bukan tok imam, bukan pengerusi masjid. Ibu bapa akan ditanya tentang anak. Ramai ibu-ibu yang kata, ustazah menangis jumpa saya. Ustazah nak buat macam mana ni ustazah? Anak acik ni tak semayang sampai sekarang. Nak macam mana ni ustazah? Yang kedua, macam mana ustazah, anak perempuan acik memang seksi, tak pakai gini. Acik tahu dulu acik banyak buat salah. Acik dulu tak didik dia elok-elok. Macam mana ustazah? Ada 2 perkara yang boleh kita buat ibu-ibu sekalian. Kalau buat betul-betul, insya-Allah Allah akan tolong. Allah tak akan sia-siakan. Sebab kita tak boleh patah balik. Saya tahu zaman saya lahir, saya masuk sekolah, zaman saya ada kafar, betul tak? Zaman saya ada, kalau anak-anak cucu kita sekarang ada Jacob. Sekarang pengajar Islam ada di mana-mana, nak ke tak nak aje. Kuliah pagi petang ada, buka TV ada macam-macam ceramah, radio ada, radio IQ. Maksudnya pengajian agama ada di mana-mana. Tapi zaman ibu-ibu dahulu tak ada, betul tak? 30 tahun lepas, 40 tahun lepas tak ada. Ustaz satu kampung pun payah nak cari. Sebab itu tak pelik kalau ramai orang tua generasi umur 50 ke atas sekarang, ramai tak boleh baca Quran, ramai yang baru nak berubah. Tak pelik, saya memang tak rasa pun makcik ni baru nak ngaji, makcik ni baru nak berubah. Tak, saya rasa subhanallah besarnya perjuangan makcik ni. Sebab dia dulu tak ada ustaz, tak ada ustazah. Sebab itu kita tak boleh buat perbandingan dulu dengan sekarang. Makcik-makcik dulu tak pakai tudung ni, betul tak? Dulu pakai sekop je, dulu pakai skirt ni atas lutut, betul tak? Dulu seksi ni. Nak kata itu zaman tu pengajian Islam, teguran apa semua tak kuat macam hari ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ramai ibu-ibu jumpa saya, ustazah, acik baru sedar sekarang, acik baru belajar, acik baru mendengar, acik sekian-sekian. Saya kata, acik, apa yang lepas itu, pertama kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampuni kejahilanku dulu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku waktu muda dulu. Ampuni sebab apa aku jadi ibu tapi tak didik anakku dengan baik. Sebab aku jahil, ya Allah. Allah tahu. Allah tahu. Pertama, minta ampun dengan Allah. Yang kedua, minta maaf dengan anak. Betul ni makcik-makcik, ibu-ibu sekalian. Saya, pengalaman saya ni bukan saya cakap kosong ni. Saya menghadapi keluhan, rintihan, sampai ada seorang makcik tu dia cakap kat saya, ustazah, masa tu saya tak pergi umrah lagi tahun lepas. Tahun lepas kali pertama saya pergi umrah hujung tahun. Tapi sebelum tu dia jumpa saya, ustazah, saya nak bagi ustazah, nak tanggung ustazah pergi umrah. Saya kata, kenapa Hajar? Saya dah pergi umrah dekat 10 kali dah ustazah. Saya pun dah buat macam-macam dah ustazah.
Apa tips semua guru-guru, ustazah cakap saya dah buat semua. Tapi anak saya masih tak semayang ustazah. Anak besar dah ni. Anak dah kahwin tak solat lagi ni. Saya susah hati ustazah. Ustazah pergi umrah, saya taja, saya tanggung semua. Ustazah tolong doa sebut nama anak saya. Mungkin makbul doa ustazah, anak saya berubah. Sampai macam tu ada usaha seorang ibu. Saya kata, Hajar, saya minta maaf. Anak berubah bukan sebab saya. Anak berubah sebab Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh ubah orang yang kamu sayang. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Saya bagi faham Hajar ni, saya kata macam ni. Hajar buat salat taubat, Hajar minta ampun betul-betul dengan Allah kelalaian kita mendidik anak. Jangan nampak anak tu yang buat dosa. Sebab anak acuan kita, anak kita yang bentuk, bukan orang lain. Lepas tu kedua Hajar minta maaf dengan anak, boleh tak? Ustazah, saya nak minta maaf macam mana? Saya biasa kan minta maaf hari raya. Hajar kali ni minta maaf yang betul-betul, minta maaf yang ikhlas, minta maaf yang jujur, yang tak berlapik. Saya tolong buat ayat. Saya kata dia bahasakan diri dia ibu. Ibu mohon maaf di atas kelalaian ibu dari ketika ibu masa muda. Ibu tak didik kamu dengan baik ilmu fardu ain. Ibu tak didik kamu solat. Ibu tak didik kamu dengan Al-Quran sekian-sekian. Ibu tahu itu salah ibu. Ibu minta maaf. Kemudian tak lama lepas tu, okeylah dikata ustazah saya cuba. Dan makcik Hajar kena berdoa tanpa henti. Kemudian lepas seminggu macam tu, kuliah saya dia datang, dia tunjuk ustazah. Ustazah baca mesej anak saya. Saya pun baca mesej anak tu kata, saya bacalah, anak tu kata, memang betul ibu yang salah. Anak tu balas mesej tu. Saya tak tipu, saya baca. Memang betul ibu yang salah. Hari ini ibu marah saya, ibu kata saya macam-macam, saya tak solat itu ini, tapi yang salah adalah ibu tak didik saya. Saya nak bagi tahu yang pertama, wahai ibu-ibu sekalian, kadang-kadang ada anak kita simpan dendam ataupun perasaan pada kita. Setiap kali kita marah, kita cakap dia degil. Kita cakap dia tak tutup aurat, kita cakap dia tak solat. Dia nak bertempik nak cakap, ini hasil didikan mak. Ini sebab mak baru nak berubah 5 tahun ni. Mak paksa saya berubah. Selama ni mak biar je saya tak semayang. Mak biar je saya bergaul bebas. Mak biar je saya tak tutup aurat. Soalannya dia nak cakap benda tu tapi tak tercakap. Dia orang ni nak salahkan kita secara manusiawi ya. Tetapi anak ni lepas daripada tu, dia kata, ustazah saya memang sedih bila anak saya balas macam ni. Tetapi ustazah baca selepas itu ustazah, saya baca mesej seterusnya anak tu, dia kata, mak, saya pun minta maaf dengan mak. Saya buat tak endah mak tegur selama ni. Saya janji dengan mak, mulai hari ini saya akan solat. Allahu Akbar. Dia kata rupanya yang menghalang anak tu nak berubah bukan dia tak nak berubah, tapi sebab dia memberontak, dia nak cakap mak yang salah, dia nak cakap ayah yang salah. Tapi bila ibu bapa merendahkan diri minta maaf dengan anak, terbuka pintu hatinya untuk berubah. Yang kedua ibu-ibu, Allah bagi kepada seorang ibu dan seorang ayah lidah yang mustajab doanya. Ibu-ibu jangan berhenti berdoa untuk anak. Kalau betul-betul kita minta dengan Allah, Allah akan ubah anak kita, percayalah. Percaya, yakin. Kalau tak, masa kita hidup akan berubah bila kita mati. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lepas kita mati, dia akan berubah jadi baik, lebih baik daripada anak yang kita puji. Ada seorang ibu cakap, ustazah, anak saya 8 orang, 7 orang semua elok berjaya. Ada seorang yang tak berjaya. Dia ni menyusahkan saya. Dia buat malu muka saya ustazah. Saya tak tahu macam mana seorang ni boleh jadi perangai macam ni ustazah. 7 orang elok. Sebab itu bila orang tanya, anak macam mana? Alhamdulillah, okey. Dia pun sebutlah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kelima. Dia langkau anak keempat dia tak sebut. Sebab apa? Anak keempat tu dia jadi doktor juga ustazah. Doktor cucuk diri sendiri, isap dadah. Ustazah, anak saya yang keempat ni isap dadah. Apa benda dia tak buat ustazah? Saya kata, makcik, disebabkan anak yang seorang ni 7 orang lain tu berjaya sebab dia.
Apa pula sebab dia, Ustazah? Kerana ada seorang anak makcik yang Allah uji akhlak dia, perangai dia, apa semua menyakitkan hati acik sampai sekarang. Acik tak berhenti meminta dengan Allah, acik tak berhenti menangis dengan Allah. Bayangkan kalau 8 orang anak semua berjaya, akhirnya acik hidup menghitung kebaikan-kebaikan, takut riak, takabur ujub. Anak saya 8 orang semua menjadi. Yang pertama ni yang kedua ni yang ketiga ni alhamdulillah. Orang pun tanya apa rahsia acik? Tahajud jangan tinggal, Yasin setiap pagi, belum tidur baca Al-Mulk. Soalannya dia menyandarkan kejayaan anak kepada dirinya, bimbang esok dia orang yang muflis. Dia tak rasa Allah yang beri. Tapi sebab acik ada seorang dua anak yang tak menjadi, acik tak berhenti berdoa, acik jaga hubungan. Habis ustaz acik cari nak air penawar, habis masjid acik cari air kolam pun dia cari air kolah kan. Sebab anak seorang ni acik boleh menangis. Kerana itu acik kena pandang anak yang bawa ujian masalah ini kesian, bukan gerak. Kesian anakku ni seorang, dia yang dipilih oleh Allah, sampai aku benci dia, sampai orang benci dia, sampai orang tak pandang dia. Tetapi yang lain tu dapat semua. Tapi Allah pilih dia, Allah uji dia. Allahu Akbar. Bila seorang ibu pandang dengan kesian, insya-Allah Allah akan buka pintu hati tu nak berubah. Mak kesian dekat kamu, Allah yang pilih kamu, kamu jadi bahan ujian perantaraan Allah nak beri mak ni pahala sabar 30 tahun besarkan dia. Mak sabar dengan kau 30 tahun, bila kau nak berubah? Jawapannya sampai mati ibu-ibu sekalian. Supaya bila kita mati, kita dipanggil gelaran as-sabirin. Rasul kata sesungguhnya kelompok paling ramai di dalam syurga Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Rupanya sabar mana? Sabar sebab seorang anak. Yang lain tu hanya menandakan kebanggaan je. Tapi yang ni tiap hari menguji sabar kita. Setiap hari Allah bagi kita pahala sabar. Allah berfirman ibu-ibu sekalian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu akan mencukupkan hisab kamu tanpa batasan. Esok kalau tak cukuplah pahala nak masuk syurga Allah, pahala sabar akan mencukupkan. Seolahnya saya nak bagi tahu ibu-ibu sekalian, kat dunia kita rasa sedih, tapi di hari kiamat kelak, pada masyarakat kelak, kita akan bersyukur. Syukur ya Allah, engkau uji aku dengan anak tu ya Allah. Sebab anakku aku menghimpun pahala sabar 40 tahun besarkan dia. Ya Allah, syukur ya Allah, engkau uji aku 40 tahun bersabar dengan suami yang garang, yang suka pukul, yang suka peli, yang suara tinggi, yang tak jalankan tanggungjawab apa-apa. Syukur ya Allah, ketika hidup aku dulu engkau uji aku. Rupa inilah ganjarannya menghimpun pahala sabar. Satu lagi firman Allah, Allah sebut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Sebab itu apa yang berlaku pada kita, apa-apa yang menyebabkan sumber sabar, anak, suami, harta, jiran, ibu apa, ia akan memberi satu himpunan pahala yang akan membantu kita di akhirat kelak. Kat dunia memang sedih, tetapi sabar, tak lama dah kita akan mati. Sabarlah dengan ujian Allah. Allah nak beri syurganya, Masya Allah. Tu mukadimah tu ibu-ibu sekalian. Sekarang pukul berapa? Okey, hari ni ceramah Isra Mi'raj kan? Minum air sikit. Ustazah ni minta maaf, semangat macam tu lah kan. Bila semangat tu kan suara bangunlah cik tak lolap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pusing habis sikit. Mana tahu masuk TV ni. Tiba-tiba anak tengok, Mak Den tu Saya orang Terengganu boleh cakap Negori. Tadi kan ada orang yang cakap, makcik-makcik cakap, ingat Ustazah orang Negori, ingat orang Kuala Pilah. Makhraj saya betul tak? Kira betul lah tu kan. Se Den tu lebih kurang sebaya. Se tu kan rendah diri sikit. An orang muda, betul tak? Ataupun anak dara. Jadi saya boleh bahasakan an tak? Boleh lah. Okey. Subhanallah ibu-ibu sekalian, saya memang orang Terengganu, lahir Terengganu, besar kat Terengganu, memang pure Terengganu lah. Kalau saya cakap Ganu dah faham Sarabuk, satu benda dah faham. Jadi saya syok sendiri.
Tapi saya duduk Negeri Sembilan. Saya nak cakap saya memang suka duduk Negeri Sembilan. Memang dah beli rumah kat Negeri Sembilan. Kau esok dapat menantu orang Negeri Sembilan. Anak saya ada 6,5. 6,5. Yalah 6 orang campur dalam perut. Keluar lagi 4 bulan lebih kurang. Dah masuk 5 bulan. Mana tahu. Dan saya rasa Negeri Sembilan ni wallahualam, satu negeri masa saya belajar dulu, saya tak pernah ada mimpi nak duduk Negeri Sembilan. Kan masa muda kan, orang kan ada impian. Biasa orang muda nak duduk KL lah. Ui Johor macam best je. Ui Melaka. Negeri Sembilan tak masuk langsung dalam list. Rasa macam negeri tu pelik sikit. Orang lain satu, dia 9 negeri. Lepas tu rasa macam bahasa orang negeri ni macam pelik kan. Macam patut saya tak ada kawan Negeri Sembilan. Kita kawan orang Melaka ada ni, orang Negeri Sembilan sebab dia mungkin tak ramai sangat. Ataupun tak tahu kenapa saya tak ada kawan dengan orang Negeri Sembilan. Tapi Allah takdirkan saya duduk di Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan ni dikatakan negeri lembah ilmu yang ketiga. Macam tu lah kat Malaysia ni. Lepas Selangor, Kedah orang kata patut Negeri Sembilan. Yang mana tarikat paling kuat di Negeri Sembilan. Lepas tu sekolah tahfiz, sekolah pondok, pengajian, saya duduk kat Seremban, kuliah tu memang banyak. Dan lahir ramainya para ulama' pun daripada Negeri Sembilan. Kalau kita tahu kan ramai juga pecamah, ustaz-ustaz, guru-guru tu lahir daripada Negeri Sembilan. Ada lahir wali Allah kan, keturunan-keturunan wali Allah pada Negeri Sembilan, ya Allah. Sampai saya memang jatuh cinta, saya berhenti kerja dah kan sekarang. Dulu kerja kat Jabatan Agama Negeri Sembilan. Saya dah berhenti. Orang tanya saya, Ustazah tak nak pindah Melaka ke? Sebab suami saya kerja di Melaka. Hari-hari berulang. Logiknya saya dah berhenti kerja. Saya ikutlah suami saya, kan dekat dengan tempat kerja dia. Tapi saya kata, insya-Allah saya akan duduk di Negeri Sembilan. Wallahualam, orang tanya nak balik tak Terengganu. Kalau mak saya dengar kocik hati ni kan. Tak tahulah, kadang borak dengan suami kita duduk sampai tua lah kan Negeri Sembilan ni. Bukan tak suka Terengganu ya, marah orang Terengganu ni. InsyaAllah balik Terengganu. Tiba-tiba cakap balik Terengganu. Nah, memang suka Terengganu, tempat kita lahir apa semua kan. Tapi saya sangat gembira. Memang orang negeri, subhanallah, kat Negeri Sembilan puji orang negeri kan. Tapi ikhlas ya, bukan saja-saja. Subhanallah, baru kita kenal, orangnya baik, orangnya ramah. Dan Masya Allah, saya pergi ke mana-mana kalau Negeri Sembilan ni, terutamanya orang tua lah, sangat meraihkan. Orang muda pun sama, kena sebut semua. Okey, subhanallah. Saya tahu asal lebih kurang 4.20. Kalau kita sudah dalam 4.10 macam tu tak apa ke? Boleh ya? Okey, Masya Allah. Nak masuk tajuk Isra' Mi'raj. Ayat yang pertama surah Al-Isra'. Baca sama-sama, ingat tak? Okey, kita cuba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram masjidil aqsallazi. Minta maaf, ulang balik. Tak, kita ulang balik, minta maaf lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita bacakan tadi, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah sebut bi'abdihi, hambanya. Allah tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah sebut hambanya. Dan Allah panggil kita semua juga hambanya. Maksudnya bila sebut perkataan hamba, ia bukan satu perkataan yang menghinakan, tetapi satu perkataan Allah memuliakan kita dengan perkataan hambanya. Allahu Akbar. Sebab ikatan hamba dengan Tuhan sangat dekat. Soalannya bila Tuhan suruh apa hamba, hamba akan taat. Tuhan ni bila hamba tu taat, Tuhan ni akan sayang sangat.
Allah bila kita jadi hamba-Nya dan kita taat semua perintah Allah, Allah sangat sayangkan kita. Allah sangat rindukan pertemuan dengan kita, insya-Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, allazi barakna haulahu, yang diberkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, sebagai untuk menunjukkan kebesaran kami, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Wa huwa innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Allahu akbar. Jadi pada petang ini insya-Allah kita tahu perjalanan tu jauh jarak berapa lama ibu-ibu sekalian? 1350 km. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1350 km. Kalau dalam perjalanan naik unta pada ketika itu memakan masa lebih kurang 40 hari 40 malam kalau tanpa henti. Kalau berhenti boleh pergi kepada 2 bulan baru sampai, nak kata jauh. Dan kita dah dengar banyak ceramah pasal ni. Cuma petang ini saya nak baca beberapa ibrah, pengajaran. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-11 kenabian. Ibu-ibu tahu tak apa yang berlaku sebelum itu pada tahun ke-10 kenabian? Nabi jadi Nabi umur berapa? 40. Masa umur Nabi 50 tahun, ketika itu berlakunya tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang sedih? Apa yang sedih? 3 perkara. Pertama, kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Abu Talib ni kita tahu yang mula membesar dan jaga Nabi daripada umur 8 tahun sampailah akhir kehidupan dia, dia jaga Nabi. Dia uruskan, dia bela Nabi, dia jadi benteng kepada orang kafir Quraisy. Abu Talib dia bagi amaran kepada kafir Quraisy, jangan kamu ganggu anak saudaraku daripada menyebarkan dakwahnya. Jangan kamu apa-apakan Muhammad. Jangan kamu sekian-sekian. Orang kafir Quraisy hormat Abu Talib sebab Abu Talib adalah pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy. Tapi persoalannya kenapa Abu Talib tak masuk Islam? Saya nak cerita satu perkara yang menghalang hari ini manusia nak berubah kembali kepada Allah. Nak ubah cara hidup dia, nak ubah cara pakai dia, nak ubah satu je. Bukan tak ada ilmu, bukan tak ada hidayah. Salah kalau kita dengar artis sebut, contoh artis lah. Saya sebut artis bukan saya nak kutuk artis. Sebab kalau sebut contoh orang kampung saya, orang tak kenal orang kampung saya. Bila sebut artis kita boleh terbayang. Ramai artis sebut saya belum berubah sebab belum dapat hidayah, contohnya. Ataupun dia sebut kan nak berubah tu tak boleh dipaksa, kena ikhlas. Kita nak sebut pasal ni, saya nak cerita kisah Abu Jahal. Satu ketika Abu Jahal dia didatangi oleh seorang sahabat, kawan dia. Kawan dia singgah rumah Abu Jahal, dia kata, aku datang ke sini sebab aku dengar cerita seorang lelaki yang bernama Muhammad, yang mana katanya Muhammad itu Nabi akhir zaman. Lepas tu Abu Jahal kata, lebih baik kamu jangan jumpa Muhammad tu. Kenapa kamu halang aku jumpa Muhammad? Lalu Abu Jahal kata, kerana kalau kamu dengar apa yang dia kata, bila kamu dengar apa yang dia baca, yang ni Al-Quran, kamu akan percaya. Lepas tu kawan ni tanya, kenapa dia ahli sihir ke? Kenapa kamu cakap begitu? Lalu Abu Jahal kata, bukan, dia bukan ahli sihir, tetapi dia benar-benar Nabi akhir zaman. Sebab itu kalau kamu pergi dengar, kamu akan terima. Lepas tu kawan ni kata, wahai Abu Jahal, kenapa kamu tidak beriman dengan Muhammad? Apa jawapan Abu Jahal? Kalau aku beriman kepada Muhammad, aku akan malu sebab Muhammad itu anak saudaraku. Aku malu kalau orang kata aku ni masuk agama anak saudaraku. Aku malu, aku pembesar Quraisy. Aku yang mempertahankan Al-Lata dan Uzza. Aku malu, aku takkan. Saya nak bagi tahu di sini kita kena faham yang menghalang seseorang itu untuk berubah bukan sebab Allah tak bagi hidayah. Allah dah bagi. Bukan dia tak dengar ceramah ustaz-ustazah. Bukan dia tak baca Al-Quran. Bukan dia tak tahu aurat sekian-sekian. Bukan tak tahu sekian-sekian mengumpat itu haram. Tetapi
Sebab apa? Sombong. Abu Jahal ada sifat sombong, angkuh. Dan sifat sombong inilah yang ada pada syaitanir rajim. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, cara syaitan bercakap dengan Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Syaitan tahu Allah itu adalah Tuhannya. Dan syaitan berasal daripada jin. Kita tahu dia dulu jin Islam. Jin Islam yang paling kuat beribadah. Tetapi sebab sombong, Allah suruh syaitan ini, jin ni bukan menyembah, sujud kepada Nabi Adam. Lalu syaitan sebut dalam Al-Quran, ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api dan Adam min turab, daripada tanah. Dia rasa sombong dengan ciptaannya yang lebih baik. Nak kata yang menghalang manusia, umat Islam hari ini nak berubah, bukan sebab tak sampai hidayah. Hidayah ni maksudnya petunjuk. Sebab itu para ulama kata manusia pada hari ini semua dah dapat petunjuk Allah. Signal, tunjuk arah. Nak ke syurga sekian-sekian, kalau ke neraka sekian-sekian. Contohlah kalau saya kata, makcik nak pergi mana? Nak pergi ke Seremban. Okey, makcik nak pergi ke Seremban, lalu jalan ni. Lepas tu makcik ni degil, kata tak naklah ikut jalan Ustazah tu, makcik nak ikut mana arah makcik nak pergi. Akhirnya tak sampai dia. Sebab apa? Kita dah bagi petunjuk. Makcik nampak tu pergi kanan, lepas kanan kiri. Tapi sebab sombong tak nak dengar orang yang cakap ini petunjuk yang betul, nanti makcik sampai Seremban. Tapi sebab ada sifat sombong, tak apa, pandai-pandai acik lah. Cik pandailah tekan minyak, pandailah sendiri nanti cari. Tak pergi ke mana, pusing muka bumi Allah ni, sampailah kat Seremban dia cakap. Bila pasal syurga Allah melalui para nabi, melalui para ulama, para guru dah sampaikan. Itu maksudnya petunjuk Allah. Tinggal lagi manusia hari ini sombong, tak nak ikut petunjuk Allah. Sebab itu jangan salahkan Allah. Allahu Akbar. Ada yang kata pula kena ikhlas, barulah berubah. Okey, saya tanya, makan tu kan wajib ke sunat makan? Harus. Okey, maksudnya harus. Tak makan tak apa, makan pun boleh. Tapi time lapar sangat, wajiblah makan, takut mudarat. Betul tak? Boleh tak kalau kita sebut makcik tak ikhlas saya nak makan? Doktor cakap makcik kena makan, dah teruk sangat ni, dah hypo ni. Jangan paksa. Jangan paksa makcik. Kalau tak ikhlas jangan paksa. Ikhlas nanti makcik makan. Kenapa pasal makan, pasal tidur? Bang, saya tak ikhlas nak tidur bang, awak tidur lah. Pasal makan, pasal tidur semua itu, walaupun hukumnya bukan sampai peringkat wajib, memula harus, kalau mudarat barulah ni. Kenapa kita tak sebut pasal ikhlas tak ikhlas? Sebab itu keperluan fitrah kita. Nak sebut Allah ciptakan kita, Allah tahu fitrah kita apa. Bila Allah perintahkan benda ni wajib, kamu tak ada pilihan yang lain. Kamu ikhlas tak ikhlas, kamu wajib ikut. Allah bukan nak dera kita. Allah bukan nak nyusahkan kita. Allah buat perkara yang wajib untuk kita taat, perkara yang mungkar untuk kita tinggal, sebab Allah nak masukkan kita ke dalam syurganya. Saya tanya soalan ibu-ibu, nak masuk syurga Allah ke tak? Nak masuk. Semua kalau suruh angkat tangan, semua angkat tangan. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lagi kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Faham atau tidak? Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, nak syurga Allah menangis-nangis, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Allah ciptakan segala makhluk, binatang, bukit bukau, tumbuhan, semut, semua ni, semua akan hancur bila hancurnya kiamat. Tetapi yang Allah akan bangkitkan semula satu makhluk dia. Satu saja. Apa nama makhluknya? Manusia. Allah ciptakan syurga sangat luas untuk diletakkan manusia. Sebab itu saya sebut tadi, sekuat mana kita nak syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita. Jadi nak laluan ke syurga Allah, Allah minta dua perkara saja. Taati apa yang aku minta, tinggalkan apa yang aku larang. Selepas itu kamu akan layak masuk ke dalam syurgaku. Subhanallah. InsyaAllah tinggal berapa minit lagi ni? Okey, biasa tak kita dengar peristiwa-peristiwa sepanjang peristiwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ni? Kita selalu dengar ni, dan saya pilih beberapa perkara saja.
Okey. Walaupun para ulama kata ada banyak peristiwa ini tidak datang daripada sumber yang sahih. Tetapi bila saya rujuk dan saya baca, ada pendapat mengatakan peristiwa-peristiwa ini berlaku tapi bukan pada peristiwa Isra Mi'raj. Namun di sana ada juga hujah mengatakan peristiwa ini memang Rasulullah nampak ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi insya-Allah kita sama-sama tengok apa dia ibrah. Tadi tu tak habis sebenarnya, sikit saya nak sambung mukadimah tadi tu. Bukan mukadimah, yang pasal Abu Talib tadi tu kan meninggal dunia. Abu Talib tu jaga Nabi Muhammad sangat baik sampai Abu Talib umur lebih kurang 80 lebih meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia di satu lorong yang namanya lorong Abu Talib. Kesan daripada pemboikotan kafir Quraisy kepada umat Islam ketika itu. Umat Islam masa tu sebelum tahun ke-10 kenabian, ketika umur Nabi 50 tahun, 2 tahun sebelum tu lebih kurang, umat Islam diboikot dengan dahsyat. Sampai diceritakan ibunda kita Khadijah ketika menyusukan Fatimah tak keluar susu, yang keluar darah. Umat Islam ketika itu ada yang mati. Umat Islam ketika itu makan rumput kering. Sebab apa? Tak ada jual beli, tak ada apa-apa urusan. Makanan disekat, semua disekat. Bukan sekejap, sekurang-kurangnya 2 tahun diboikot oleh penduduk Mekah ketika itu. Dan dikatakan Sayyidatina Khadijah pun kesan boikot itulah jatuh sakit yang berat, akhirnya meninggal dunia. Sama juga Abu Talib. Sampai ketika Abu Jahal, Abu Lahab semua jumpa Abu Talib. Wahai Abu Talib, kenapa kamu tetap duduk dengan anak saudaramu sampai kamu menyeksakan diri kamu? Kamu tak makan, kamu sakit. Kenapa kamu tak keluar di luar ini, kamu bersama dengan kami? Abu Talib tak pernah meninggalkan anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada para ulama kata Abu Talib sebenarnya dah pun Islam. Dia Islam dalam hatinya, tapi dia tak zahirkan kerana dia nak jadi benteng. Kalau dia mati je, kalau dia masuk Islam je, nanti orang bukan Islam akan menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu lepas kematian Abu Talib, lepas kematian Sayyidatina Khadijah, Abu Jahal ataupun Abu Lahab buat pengumuman, siapa yang boleh tangkap Muhammad hidup-hidup ataupun bunuh Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Masa tu semua orang gana-gana, pembunuh-pembunuh. Sebab apa? Mereka dah tak ada siapa yang menghalang untuk bunuh Muhammad. Abu Talib dah meninggal dunia. Sampai macam tu pengorbanan Abu Talib. Walau bagaimanapun ada sejarawan mengatakan Abu Talib tetap mati dalam kufur dan seringan-ringan azab, iaitu diletakkan bara api menggelegak otak, itu adalah azab kepada Abu Talib. Allahu Akbar. Kematian Abu Talib, kematian Sayyidatina Khadijah, kemudian diusir daripada penduduk Taif, diusir juga, dibenci oleh penduduk tempatan. Kalau kita lah duduk kat Serting ni, orang halau kita sedih tak? Sedih. Sebab itu kalau kita baca, punca stres, tekanan manusia paling tinggi ada 3. Pertama, kematian orang tersayang. Kedua, hilang punca pendapatan. Ketiga, apabila dihalau oleh ahli keluarga ataupun negeri dia. Jadi ketiga-tiga ni dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang punca kehidupan, diboikot. Kemudian berlaku kematian orang yang disayang. Abu Talib meninggal dalam keadaan tak mengucap kalimah syahadah, sampai Rasulullah merayu kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, wahai bapa saudara kesayanganku, tolonglah ucap kalimah la ilaha illallah agar aku boleh berhujah di hadapan Allah kelak di padang mahsyar. Aku boleh tolong kamu wahai Abu Talib." Tapi Abu Talib sampai meninggal tak ucap kalimah syahadah. Nabi menangis sampai Allah tegur Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang, walaupun kamu kesayanganku wahai Muhammad. Innallaha yahdi man yasha. Jadi Rasulullah terus terdiam dengan teguran Allah. Sebab Rasulullah kata, "Wahai Abu Talib, sekiranya syafaatku berguna untukmu di akhirat kelak, aku akan membantumu untuk tarik." Kalau kita tak baca sirah, kita tak tahu macam mana Abu Talib punya pengorbanan dia kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali kan sepupu, itu juga anak Abu Talib, betul tak? Sayyidina Ali cerita, ketika aku bermain dengan adik-beradikku, Rasulullah Muhammad mesti duduk di atas riba Abu Talib. Ketika makan, Abu Talib mesti menyuapkan ke dalam mulut Rasulullah.
Dan apabila Abu Talib nak pergi ke mana-mana, Abu Talib takkan meninggalkan Nabi Muhammad. Sampai cerita nak pergi berniaga ke Syam kan, Abu Talib bawa siapa? Tak bawa anak dia yang lain, bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali cerita kalau untuk bermain, orang lain boleh main jauh, tapi Nabi Muhammad mesti main depan mata Abu Talib. Abu Talib sangat sayangkan Nabi, lindungi Nabi, jaga Nabi daripada umur 8 tahun sampai akhir kematian dia. Sebab itu bila kematian Abu Talib, Rasul sangat sedih, sangat berduka, lebih daripada kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah. Masya Allah. Sebab itu bila Nabi terlalu berduka, kecaman, ancaman bunuh berlaku, Allah jemput dalam satu perjalanan yang sangat indah yang namanya Isra' Mi'raj. Allah bagi satu syifa, iaitu Rasulullah sendiri sebut solat itu adalah syifa. Rasulullah kata solat itu adalah penyembuhan. Soalannya, bila Rasulullah dijemput dalam perjalanan, Rasul jumpa para Nabi, beribu-ribu para Nabi. Nabi ada berapa orang? 124,000 Nabi. Nabi yang wajib kita ketahui 25 orang Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Ulul Azmi 5 orang, yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut bila Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi berjumpa dengan penuh para Nabi, tempat berhimpun para Nabi solat di Masjidil Aqsa. Kalau kita sebut reunion lah, reunion dengan para Nabi, naik langit pertama, kedua, ketiga, ni Nabi ni dulu yang aku baca dalam Al-Quran tentang Nabi-Nabi jumpa. Reunion, perjumpaan besar-besaran para Nabi, bagi motivasi kepada Nabi ni untuk teruskan perjuangan akhir. Nabi Khatimun Nabiyyin, Nabi penutup segala Nabi. Allahu Akbar. Kemudian Nabi diperjalankan sampailah Mi'raj kan, jumpa Allah untuk terima satu wahyu, iaitu wahyu solat. Ibu-ibu sekalian, kalau kita tinggalkan harta pada anak-anak kita kena jaga harta. Kemudian harta itu boleh menyebabkan mereka bergaduh. Tetapi kalau kita tinggalkan anak kita salat, solat akan menjaga mereka. Kalau kita tinggalkan anak kita dalam keadaan dia solat, jangan bimbang. Orang yang solat dijamin dijaga oleh Allah. Orang yang solat tidak akan melata, tidak akan melarat. Allah akan beri kecukupan dalam hidupnya. Sebab itu solat adalah asas paling utama. Yang kedua, solat adalah benteng akhir umat Islam. Ibu-ibu sekalian, kalau nak ubah anak, ubah dengan solat. Kalau kita nampak anak kita itu kelang kabut, cuba tengok solat dia pun kelang kabut. Kita cuma cakap solatlah dengan tenang, lama-lama dia jadi tenang di luar solat. Kalau kita tengok anak kita tu seorang yang tidak fokus belajar je, cikgu kata dia banyak menerawang, cuba tengok solat dia, perhati dia solat. Dia solat mata pun melilau, tak fokus. Maksudnya siapa yang nak ubah seseorang, nak ubah diri kita, ubah dengan solat, insya-Allah. Okey, saya nak baca beberapa peristiwa ni. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan kaum yang sedang bertucuk tanam dan mengeluarkan hasil dengan cepat. Setiap kali mereka menanam benih, lalu ia tanak, tumbuh, subur dan diketam buahnya pada hari yang sama. Sebaik saja habis diketam, benih tersebut tumbuh subur kembali dan ia berlaku secara berterusan. Pernah dengar kan? Rasulullah melihat dalam perjalanan tu ada orang yang menanam, lepas tu dia ambil hasil tanaman, dah ambil terus tumbuh. Kemudian malaikat Jibril kata, itu golongan apa? Orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang rajin bersedekah. Subhanallah. Yang kedua, Nabi Muhammad teridu bauan yang tersangat wangi. Bauan apa? Bauan kubur masyita. Apa pengorbanan masyita? Mempertahankan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia lawan siapa? Lawan Fir'aun. Kalimah inilah subhanallah yang jadi benteng kita juga. Siapa yang banyak berzikir ketika hidupnya kalimah la ilaha illallah, lepas solat tak tinggal la ilaha illallah. Hadis Nabi SAW, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling agung adalah kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan masa kita mati pun boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Sebut betul-betul la ilaha illallah. Ada orang minta maaf, dia tak nak marah, dia sebut la ilah. Perasan tak? La ilah, budak ni bila sebut la ilah, maksudnya tiada Tuhan.
Kena sebut sampai habis. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Masyitah meninggal dalam keadaan diletakkan, disediakan kawah yang besar, diisi minyak, dikatakan minyak ke air menggelegak ataupun minyak menggelegak, dan dia minta untuk terjun. Kan masa nak terjun tu Masyitah bersalah bukan sebab dia, sebab mengenangkan baby yang kecil, anak yang kecil dalam dukung. Tiba-tiba Allah izinkan anak Masyitah bercakap, wahai ibuku, janganlah kamu takut, kamu dalam keadaan yang benar, mailah sama-sama kita terjun. Soalannya begitulah kalimah, anak tu boleh bercakap. Dan bila masuk je, maka matilah Masyitah. Kemudian keluarlah bau yang sangat wangi. Allahu Akbar. Para ibu sekalian, kita kena tanam satu zikir ni. Zikir la ilaha illallah ni, walaupun kita nampak macam, kita rasa macam kuat lagi zikir subhanallah, Allahu Akbar contohlah. La ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya dia membawa maksud yang lebih luas. La ilaha illallah maksudnya tiada sembahan melainkan Allah. Tiada tempat bergantung melainkan Allah. Tiada tempat mengadu melainkan Allah. Tiada tempat, tiada yang maha menghargaiku melainkan Allah. Tiada yang maha melihatku melainkan Allah. Tiada yang lebih sayang aku melainkan Allah. Nak sebut maksud kalimah tu sangat luas. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita amalkan setiap kali lepas solat sekurang-kurangnya 33 kali. Ada orang amalkan 100 kali. Apa yang akan berlaku insya-Allah ialah, walaupun ketika ada ujian yang berat, kita sentiasa rasa Allah bersama dengan kita. Walaupun ketika itu tak ada manusia bersama kita, semua orang cakap yang buruk, kita takkan rasa berduka cita. Sebab apa? Tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang lebih baik melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, saya nak baca yang ni. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok manusia yang memakan daging busuk, bangkai. Sedangkan di sisi mereka terdapat hidangan yang lebih baik. Pernah dengar tak? Ini adalah gambaran terhadap suami yang mempunyai isteri yang halal, taat serta menjaga kehormatannya daripada anasir jahat, tetapi masih mencari pelacur dan bersekedudukan dengannya. Demikian juga isteri yang memiliki suami yang halal, sah dan baik, berakhlak baik, tetapi masih mendedahkan kehormatannya kepada lelaki yang bukan mahram. Para wanita sekalian, orang lelaki betul lah kalau dia buat sesuatu, dia berzina, dia mencari keseronokan yang haram, dia akan diazab oleh Allah. Para wanita pula kita, ni dah mula mendung ni kan. Wanita ni tak perlu sampai dia tak nak sebut wanita ni lebih mudah nak menuju kepada zina. Contoh, kan hadis Nabi kata sesungguhnya mata itu berzina, mulut itu berzina, telinga itu berzina, tangan itu berzina. Wanita sekalian, kalau kita tak jaga penampilan kita, tak jaga pakaian kita, kalaulah bila kita berjalan nampak tubuh badan kita tu, baju tu sempit, elok je, tudung pula singkat ataupun tudung tu melekat. Kadang saya tengok makcik-makcik dah elok dah tudung tu labuh, tapi dia pakai tudung likra. Faham tak? Tudung likra tu dia selai je, lepas tu dia melekap. Bila berjalan tu nampak apa tu, faham lah tu kan. Kadang kita duduk kata light nampak makcik ni dah elok dah tudung labuh, baju pun longgar, tapi dia tak perasan kok tudung tu melekat dekat badan. Ada makcik jawab, alah ustazah, cik dah tua, tak ada orang nak lagi Makcik umur berapa dah tua? Umur 50 lebih ustazah, 60 lebih. Orang perempuan saya nak cakap, betul tak? Kalau tanya Tuan Haji, tak tahu Tuan Haji jawab apa ni kan. Orang lelaki walaupun tak ada gigi dah pun kan, melintahlah perempuan muda, agak-agak nengok tak Tuan Haji? Tengok Tuan Haji anggur. Melintahlah perempuan seksi, nengok tak? Tengok tu. Laju Tuan Haji kita. Bukan kita kata Tuan Haji ya, Tok Imam apa semua,
nak cakapnya itu adalah fitnah yang paling berat terhadap golongan lelaki. Tarikannya adalah wanita. Tetapi Tuan Haji kita ni orang soleh. Dia nengok sekilas, dia terus tunduk. Mulut terus cakap astagfirullah. Betul tak Tuan Haji? Betul juga. Sebaik saya kawal. Nak sebut orang perempuan, kita tak boleh nak salahkan. Apa Tuan Haji ni nengok? Tua-tua tak ada gigi pun nengok lagi. Yang sebenarnya di situ betul lah satu keadaan. Seorang lelaki yang soleh dia akan tunduk. Dia ternampak dia terus tunduk. Kan kalau dia nunduk kan langgar tiang, betul tak? Jadi dia jalan memang kena tengok ke depan. Bawa kereta kalau nunduk memang langgar lah tu. Bila tengok ke depan, melintahlah budak ni kan, orang muda. Dia ternampak. Orang rumah duduk kat sebelah terus siku. Apa nengok-nengok ni? Alah nengok tak ada rasa apa dia cakap. Nak sebut tarikan kita ni. Tapi kalau melintahlah orang lelaki tak ada, kita biar nengok. Handsome lah dia bang. Tak ada. Orang perempuan tarikan terhadap lelaki tak sama seperti tarikan lelaki terhadap perempuan. Tak kira lah acik umur 50 ke 60 ke, selagi mana masih ada bentuk, ada sekian, kena jaga aurat, tidak boleh menampakkan lekuk pada tubuh badan. Sebab itu kadang kita kena tanya ke kawan kita. Nampak tak pinggang saya? Nampak baju tu muek-muek yo. Nampak apa? 3 lipat dia kata. Kadang tu badan tu dah ada banyak lipat dah tu kan. Boleh kira 1, 2, 3. Tapi nak pakai juga jubah yang melekat tu. Saya kadang tengok acik-acik ni kan, ya Allah, acik ni walaupun dah 50, 60 mengancam lagi. Jadi masih berbentuk. Orang lelaki bila pandang, lalu ada naik nafsu, berdosa kita free-free je. Kita berjalan pula pergi supermarket, 2 jam duduk kat supermarket. 2 jam orang duduk nengok-nengok. 2 jam kita mengumpul dosa. Padahal kita tak ada ngumpat, tak ada buat apa-apa. Tapi daripada pakaian kita tu. Saya sebut lagi sekali, benda ni bukan nak nyusahkan kita. Sebab Allah sayang, Allah nak masukkan kita dalam syurga, Allah suruh kita jaga diri kita. Tudung pun sama, kadang tu depan tu memang labur. Minta maaf saya sebut terus terang ni. Tudung depan dia labur, tapi tepi tak labur. Belah tepi. Agak-agak nampak tak belah tepi tu, Bukit Bukau tu. Nampak kan? Dia bukan depan saja, belah tepi pun boleh nampak, jaga. Kadang orang kata, ustazah ni semua orang perempuan kena jaga, orang lelaki tak payah jaga. Kita jaga kerana Allah, bukan kerana lelaki. Tak payah nak cerita siapa salah, siapa yang betul ni. Kita buat pakai ini kerana Allah, kerana Rasulullah. Sebab kita nak syurga Allah, kita yang nak, bukan orang lain. Kadang tu orang berhujah macam tu. Jangan salahkan orang perempuan ustazah, salah orang lelaki. Siapa suruh dia tengok? Dia umpama seperti kucing yang lapar kita acah dengan ikan. Kucing tu akan mengaum, geram. Dia tengah lapar, betul tak? Akhirnya ikan bawah salji pun dia terkam. Itu jawapannya kepada orang yang kata, ustazah pakai tudung pun kena kacau juga, pakai tudung pun kena rogol juga. Makcik tua tengah menoreh getah pun kena rogol juga. Anak kecil, budak kecil pun kena rogol juga. Jawapannya bukan sebab dia orang tu tak jaga. Makcik tu duduk menoreh umur 60-70 bukan sebab dia menarik sangat. Tapi sebab ada lelaki yang bernafsu, yang tak ada iman, dia telah pun terangsang nafsunya tengok benda-benda yang seksinya. Akhirnya yang jadi mangsa orang tua, jadi mangsa budak kecil, jadi mangsa tak kira siapa dah ni. Jadi kita tak boleh berhujah pakai tudung pun tak selamat. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, pakaian yang kamu pakai ni, yang Allah suruh pakai ni, adalah untuk menjagamu dan untuk membezakanmu dengan orang lain, untuk mengenalkanmu, kamu ini orang Islam. Tidak ada satu agama di atas muka bumi Allah ni melainkan Islam saja. Daripada pakaian boleh tahu agama apa. Betul tak? Daripada pakaian dah tahu, ni orang Islam ni. Boleh tak daripada pakaian kita kenal pasti dia ni Kristian ni, dia ni Buddha ni, dia ni Katolik ni? Tak boleh. Tapi agama Islam daripada pakaian tengok pakcik Tuan Haji kopiah jubah, ni orang Islam ni.
Islam ni bawa satu image daripada pakaiannya. Allah kata supaya kamu dikenali dan kamu dihormati. Allahu Akbar. Okey, pukul berapa ni? 4.10. Ada 5 minit lagi. Yang terakhir ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan manusia yang mencakar-cakar muka dan dada dengan menggunakan kuku tajam, dibuat daripada besi dan tembaga, sehingga keluar daging dan darah daripada tubuh mereka. Ini gambaran balasan kepada mereka yang ketika hidup di dunia dahulu suka mengumpat dan mencela serta menjatuhkan maruah orang lain. Nauzubillah min zalik. Itu balasan kepada orang yang suka mengumpat, mencela, menghina orang lain. Hari ini kalau nak mengumpat tak perlu berjumpa, betul tak? Melalui telefon je. Buat grup WhatsApp. Adik-beradik nak ngumpat yang abang, dia pun ber-WhatsApp sama dia tu. Mak nak ngumpat ayah, ngumpat dengan anak, mesej anak. Mak nak cerita sikit pasal orang tua kat rumah ni. Ingat siapa nak ngumpat suami dia, orang tua. Dia tak sedar dia tua tu. Mak nak cakap gini. Sampai anak tu simpan perasaan pada ayah. Boleh tak ngumpat suami dengan anak? Tak boleh. Kecuali kalau perlukan bantuan anak. Kalau benda tu anak boleh tolong. Tapi kalau sekadar nak luar, rasa geram dekat ni, bergaduh dengan bapak ni, kita pun pergi cerita dekat anak, sampai anak tu cakap, anak pula telefon bapak. Ayah, kenapa ayah buat macam tu dekat mak? Sampai hati, ayah ni akan kecil hati, jauh hati, betul tak? Saya nak tanya, kalaulah anak kita, suami kita bercakap keburukan kita dengan anak, kita kecil hati tak? Kita marah, kita akan ungkit semua. Sampai hati awak bercerita pasal keburukan saya dengan anak-anak. Saya mengandung, menyusu, melahirkan anak susah payah. Saya masak hari-hari, saya menyapu rumah, ungkit semua tu. Awak jatuhkan aib saya, sebab itu keadaan tu sama. Ngumpat orang terdekat lagi dahsyat daripada ngumpat orang yang jauh. Kena jaga ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebagai penutupnya, para wanita sekalian, insya-Allah para wanita bakal menjadi ketua bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesiapa yang nak jadi ahli syurga Allah, dia mesti memiliki akhlak-akhlak ahli syurga. Ia jaga lidah dia. Kita nekat ya Allah nak jaga lidah daripada perkata-perkata yang keji, mengumpat, mengeji, menghina orang lain. Ahli syurga Allah, dia cuba jaga pandangan mata dia melihat yang baik-baik sahaja. Kalau pergi ke rumah orang, nampak benda yang tak baik, dia akan delete. Betul tak? Jangan bila tengok rumah orang tu bersepah, balik bang, dia nampak lawa tapi bersepah. Suami tak perasan orang perempuan. Daripada mata, dia akan pergi ke mulut. Daripada yang dia dengar, nak sebut zaman sekarang adalah zaman fitnah. Nabi dah sebut dah. Apabila tiba zaman fitnah, Nabi kata orang yang paling selamat, orang yang berdiam diri. Apa yang dia nampak belum tentu betul, dia diam, dia tak cakap apa. Apa yang dia dengar belum tentu betul, dia diam, dia tak cakap apa. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khaira, dia akan cakap yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Ini orang yang selamat di akhir zaman. Baca Facebook, baca berita politik, baca cerita apa pun belum tentu betul, betul tak? Kita pun share. Cerita viral pasal makanan, ada kandungan khizi, ada kandungan ni, kita pun viral. Mungkin tak betul, kita menyebarkan fitnah, kita dapat saham yang sama. Sebab itu berhati, ini zaman fitnah. Apa yang kita baca belum tentu betul, apa yang kita dengar belum tentu betul. Lepas tu kita bagi komen. Komen itu akan dihisap oleh Allah di akhirat kelak. Apa yang kita komen dalam grup WhatsApp, komen dalam Facebook, berhati-hati. Semua itu termasuk dalam kata-kata walaupun tulisan. Dan insya-Allah para wanita sekalian, kita kena berpakaian dengan pakaian insya-Allah ciri-ciri ahli syurga. Pakailah tudung yang labuh sikit. Bukan suruh labuh sangat, tak nak labuh sangat pun tak apa. Sekadar tutup bahagian dada cukup. Depan, kiri dan kanan. Belakang pun kadang-kadang tu nampak bentuk juga, betul tak? Subhanallah, saya sayang ni saya cakap. Aurat kita para wanita, muka dan dua tapak tangan je tak aurat. Kaki pun aurat.
Cuma ada perbahasan bab kaki bagi orang tua terlalu tua sangat, itu cerita lain. Tua renta umur 80 ke atas, yang ke atas, yang memang orang memandang tak ada nafsu, dan dia juga dah tak ada nafsu dah tua sangat dah ni. Yang itu ada keringanan bagi stoken, bagi kaki. Tapi selagi mana sebelum tu umur 60 lebih ni macam anak dara lagi dari belakang tau. Betul tak? Dari belakang ni orang boleh piwik. Bila tengok depan, oi nenek orang rupanya. Betul. Jalan hari ni 60 lebih, tegak lagi 50 lebih, lawa lagi tu. Jadi selama itulah, siapa yang menjaga dirinya di dunia, insya-Allah sedang dicemburui oleh para bidadari di syurga. Rasulullah pernah ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, kamu sentiasa cerita tentang bidadari syurga." Ummu Salamah kata, "Mana lebih utama, bidadari syurga ataupun wanita dunia?" Rasulullah jawab, "Wanita yang solehah di dunia kedudukannya lebih utama daripada bidadari di syurga." Siapa nak jadi wanita seperti ini, kita ikutlah. Kita lepaskan nafsu kita, keinginan kita. Kita memakailah pakaian, insya-Allah pakaian ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cuba berusaha sedaya upaya jaga solat di awal waktu, kemudian taat kepada suami, hormat suami, muliakan suami kerana Allah. Allah melihat pengorbanan kita, Allah melihat ketaatan kita. Walaupun suami tak memandang, walaupun suami tidak menilai, walaupun suami tak puji kita, Allah tidak pernah berhenti memuji kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita kembali di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seronok saya jumpa ibu-ibu sekalian. Oh, ada yang bye-bye dah. Ya, bye-bye. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.